kita share dahulu, kita bagi tahu rakan-rakan, kita bagi tahu dengan komponen-komponen orang-orang komponen parti kluster-kluster kita. Yang menariknya sebab esok Sabah akan ada pilihan raya, dan pilihan raya Sabah esok adalah satu pilihan raya yang membawa kepada satu perkara yang apa orang kata, satu benda yang sangat menarik untuk kita nak lihat. Kenapa? Sebab pilihan raya itu akan menentukan sama ada gabungan Perikatan Nasional. Maksud saya gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional ni boleh jalan tak boleh jalan. PAS dah gigit jari. Kenapa PAS gigit jari? Sebab tak dapat kursi dekat Sabah kan. Jadi PAS gigit jari, so dia akhirnya kalau tak salah dia tak letak calon di bertanding bebas. Tapi mereka jadi tukang pacak bendera lah. Diumumkan mereka adalah pacak bendera di seluruh Sabah sekarang ini. So bagaimana keadaan itu? Jadi menyebabkan ramai di antara pimpinan-pimpinan PAS itu sendiri marah disebabkan oleh keputusan. Kalau sebelum ini dalam Perikatan Rakyat bolehlah juga mereka bertanding 7 kursi. Sekarang ni dalam Perikatan Nasional langsung tak ada kursi mereka bertanding kan. Jadi satu benda yang memalukan bagi parti yang lama seperti PAS. Ilham Center tadi memberikan satu satu kajian yang menarik kerana menurut kajian mereka di pelapangan, Warisan Plus mendahului dengan 23 kursi berbanding dengan Gabungan Rakyat Sabah sebanyak 19 kursi. Gabungan Rakyat Sabah ni adalah gabungan di dalam gabungan. Gabungan di dalam gabungan. Dia ada gabungan Perikatan Nasional di mana menggabungkan parti-parti, Barisan Nasional yang menggabungkan parti-parti, dan juga Parti Cinta Sabah. Jadi dua dan tiga ini bergabung menjadi GRS. Nasib baik tak GRO kan. So dia bergabung, akhirnya gabungan mereka tu dah jadi cacah merbah. Kita pun tak tahu yang ni pergi ke sini, yang ni pergi ke sini, yang ni pergi ke sini. Yang bestnya Parti Cinta Sabah bertanding pula di semua kerusi, lawan pula dengan gabungan mereka sendiri. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya dia orang ni nak apa kan. Jadi ada dalam live Big Blue TV dia tanya saya tadi, kenapa benda ini semua berlaku? Dia kan, kenapa ada cacah merbah, kenapa ada politik macam ni, kenapa orang politik nak terfikir? Saya kata jangan generalize. Dia bukan orang politik, dia orang Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Dia manusia ni, bila dia nak tenggelam, dia umpama orang nak tenggelam tapi dia tak ada wenang. Bila dia tak ada wenang, dia akan tarik apa je di sekeliling dia. Inilah dia umpama Perikatan Nasional. Inilah umpama Barisan Nasional. Mereka ni nak tenggelam. So mereka nak tenggelam, dia akan buat apa saja untuk memastikan politik itu tidak stabil. Jadi kalau kita tengok sebenarnya ketidakstabilan politik ini disebabkan oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Yang menyebabkan tumbangnya kerajaan dahulu adalah Azmin Ali, Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional, dengan kerjasama Zahid Hamidi, dengan kerjasama Najib Tun Razak, dengan kerjasama geng-geng daripada PAS, daripada parti-parti komponen yang seperti itu kan. Jadi kalau kita tengok, mereka inilah menyebabkan kerajaan itu tumbang, kerajaan itu tidak stabil. Mereka inilah menyebabkan keadaan semasa keadaan politik kita itu menjadi tidak stabil. Dan yang salahnya, semua ahli politik disalahkan. Tak adil lah macam tu. Kita jalan macam biasa je. Perkataan Harapan dulu buat kerja macam biasa. Ialah kena mati, kena marah. Itu normal lah. Itu nama dia kerajaan. Itulah politik kan. Tetapi kalau kita tengok, selepas mereka menjadi kerajaan, akhirnya apa yang berlaku dalam keadaan situasi yang ada sekarang ini, tiba-tiba pula mereka mengambil alih kuasa. Dan bila mengambil alih kuasa, akhirnya apa yang berlaku seperti yang kita tengok, ketidakstabilan politik berlaku. Dan pengambilan alihan kuasa itu berlaku sewaktu COVID. Sewaktu COVID. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan sekarang sudah bertukar, dia membawa beberapa implikasi besar sebenarnya. Jadi ada pertikaian orang daripada segi perlembagaan lah. Ada seorang profesor ni dia kata, tak boleh nak menghadap Agong lah, kerana Agong ni sebenarnya Perdana Menteri dia ada kuasa, bla 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 bla. Dan benda ni dah jawab oleh Profesor pakar dalam perlembagaan tu daripada DIP tu. Apa nama dia? Tak lupa lah nama dia. Samsul Bari. Yalah, yang itulah kan. Korang cari kelas sendiri nanti kan. Bahawa sebenarnya tidak, benda itu tidak berlaku. Dan saya dah bahaskan 2 malam lepas berkenaan dengan kebolehan atau kemampuan satu-satu parti itu untuk nak membawa SD. Kalau kita tengok daripada segi sejarah pun, tidak ada katanya kena Perdana Menteri yang bawa SD. Tak. Kalau kita tengok dalam jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan hari itu pun, yang bawa SD adalah Azmin dan juga Muhyiddin Yassin. Jadi tak ada pun isu kata Perdana Menteri kena bawa. Dia kata pada masa itu yang letak jawatan adalah Mahathir. Kenapa Mahathir letak jawatan? Kita kena ingat pagi
meeting pagi itu Mahathir bersama dengan Barisan Bersatu tau. Mahathir dengan Bersatu pada waktu itu yang bersama untuk menjatuhkan kerajaan, dan mereka bersetuju walaupun katanya Mahathir tak setuju, tetapi secara dasarnya parti-parti komponen lain di dalam Bersatu, di dalam fraction kartel PKR bersetuju untuk masa itu Mahathir supaya meletak jawatan dan supaya bertukar kerajaan. Mahathir je tak setuju pada waktu itu katanya lah, kan, kita tak tahu. Jadi dalam situasi tersebut kita kena faham dan kita kena sedar bahawa kerajaan yang ada sekarang ini dia membentuk komponen parti yang rapuh, dia membentuk komponen parti yang sebenarnya tidak boleh agree di antara satu sama lain, terutama apabila mereka mahu masuk PAS ke dalam komponen mereka, kan. Kita tahu PAS ni adalah satu parti yang tak pernah boleh untuk bersama dengan orang lain. Sebab apa? Bagi PAS, mereka adalah satu-satunya parti yang paling betul di Malaysia ni. Mereka lah yang paling alim, mereka lah yang paling Islam, yang lain semua bukan Islam. Yang lain semua ni kafir, yang lain semua ni liberal, yang lain ni semua adalah parti komunis, yang lain semua ni bukanlah. Termasuklah Barisan Nasional, termasuklah UMNO, termasuklah Bersatu, termasuk semualah. Jadi mereka saja. Dan selagi mana kalau kita nak masuk syurga, masuklah PAS. Kata mereka. Jadi kalau kita tengok dalam situasi yang ada, ia membawa kepada persoalan besar, iaitu jatuhkah kerajaan yang ada sekarang. Jadi saya menjawab begini. Apa yang berlaku dahulu apabila Muhyiddin Yassin membawa SD kepada Agong, beliau mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu tidak mempunyai majoriti. Okey. Soalan dia, macam mana kita tahu kerajaan Pakatan Harapan tidak mempunyai majoriti? Macam mana kita tahu? So dia bawa SD. Dan SD itu tidak pernah ditunjukkan kepada orang ramai. Kita tak pernah tahu siapa yang sign SD tersebut. Ya, kita tahu ada sekarang ini 122 ahli kerajaan Perikatan Nasional di dalam parlimen. Tetapi adakah 122 itu menandatangani SD tersebut? Atau setelah mereka ditawarkan jawatan menteri, timbalan menteri sebagainya, baru mereka menyatakan sokongan. Dan itu pun tak pernah kita di-revealkan. Inilah jumlah mereka yang menyokong Perikatan Nasional pada waktu itu. Itu yang pertama. Kedua, sewaktu pemerintahan sepanjang 6-7 bulan ini, tidak sekali pun Perikatan Nasional cuba untuk menjustifikasikan mereka mempunyai majoriti. Kecuali sewaktu undian. Malah dalam undian hari itu pun mereka mendapat 111 undi saja. Sedangkan masa itu yang tak ada pada masa itu adalah Maximus Ongkili, kerana beliau sakit. Tetapi yang dapat undian itu pun 111 undi. So 111 undi, apa jaminan kita kalau sekiranya berlaku undi tidak percaya, mereka akan tetap menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi itulah, di atas dasar inilah kita nampak bahawa sebenarnya 100, jadi kalau kita nak tengok adakah Muhyiddin mempunyai sokongan, maksimum kita kata, maksimum sokongan dia 112. Itu maksimum. Kenapa saya kata maksimum? Dia mungkin ada komponen-komponen lain sebenarnya tak menyokong beliau. Kita tengok Masir Kujat daripada PSB, tak menyokong dia. Masir Kujat pada masa-masa awal dahulu dia kata dia sokong Perikatan Nasional. Lepas itu sekarang dia duduk di kem Pemangkang. Menjadikan kerusi sekarang 112, 109. 112, 110. Menjadikan kerusi sekarang 112, 110. Beza 2 kerusi. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia kata formidable, large majority penyokong-penyokong beliau. Soalan dia daripada mana? Itu yang menjadi persoalan. Jadi saya macam mana nak kata? Saya tak boleh nak revealkan daripada mana. Kenapa tak boleh nak revealkan? Oh, hari ini ada keluar list sekian. Apa sahaja list yang keluar, itu tidak benar. Mungkin kebetulan dia benar, tetapi itu bukan list. Yang ada pada saya ini adalah list sebenar. Tak ada, ini saya punya mas. Tak ada list sebenar. Yang tahu dan ada list sebenar itu hanya beberapa orang saja. Antaranya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan list itu disimpan untuk memastikan bahawa YB ini tidak melompat dan tidak dibeli. Saya secara personalnya, saya tak setuju sebenarnya tukar kerajaan pun. Bukan sebab COVID. Bagi saya, kalau mereka melompat sekarang, sokong kita akan at their mercy untuk memastikan bahawa mereka yang ada berkuasa. Tetapi at the same time, kita sekarang ini dalam keadaan kita tak fully use our resources sebenarnya.
Orang tak nak melabur di negara kita kerana ketidakstabilan politik disebabkan oleh Perikatan Nasional. Ketakutan pelabur-pelabur luar nak melabur di negara kita disebabkan oleh Perikatan Nasional. Disebabkan oleh itulah menyebabkan, kalau kita tengok komponen menyebabkan keadaan ekonomi kita masih lagi diramalkan dalam keadaan mengucup pada masa akan datang. It will recover in a few years time kalau sekiranya kita jumpa vaksin kepada COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu saya nak bawakan kepada persoalan utama, kenapa tak lagi bertukar kerajaan? Bagi saya sebenarnya, kalau Muhyiddin Yassin itu ada dignity, ada maruah, ada semangat kenegaraan, kalau dia betul-betul nak, orang kata apa, kekuat lah, dia betul-betul kuat, dia betul-betul ada kekuatan, umumkan peletakan jawatan macam Mukhris dan Mahathir, bawa kepada Agong semula, kita dapatkan SD semula, ataupun panggil pilihan raya umum sebagaimana yang Anwar Musa nak, sebagaimana yang UMNO nak, bawa kepada pilihan raya umum, snap election, pilihan raya mengejut, kita buat snap election. Disebabkan dia tahu dia tidak ada kekuatan. Kerana apa? Selepas ini mereka bukan setakat bersatu ni, bukan setakat berlawan dengan Perikatan Harapan, dia kena berlawan dengan UMNO, dia kena berlawan dengan PAS. Dia tahu mereka akan bertembung terutama di banyak kerusi dengan parti-parti ini. Dan Sabah itu membuktikan 17 kursi berlaku pertembungan, 73 kursi berlaku pertembungan dengan PCS. Walaupun PCS ini parti komponen Perikatan Nasional, dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan, untuk menjadi dominan parti di dalam kerajaan ini. Sebab itu saya kata tadi dalam saya punya Big Blue Live TV, saya kata nak satu-satu gabungan JRS ke, PN ke, BN ke, Mufakat Nasional ke, dia kena ada satu dominan parti, satu dominan figure yang pegang dia punya whip, yang pegang dia punya semeti tu, yang boleh kata duduk, berdiri, lari, duduk, diam. Dia kena ada seorang. Kalau Pakatan Harapan, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita dalam Pakatan Harapan, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Terus masak malam-malam. Datuk Seri Anwar Ibrahim kita ada. Tetapi dalam Perikatan Nasional siapa? Siapa yang boleh command? Barisan Nasional dekat Sabah, Bung Mohtar nak berkuasa. Musa Aman nak berkuasa. Dekat Federal, Zahid Hamidi pun nak berkuasa. Najib pun nak berkuasa. Takiri pun nak berkuasa. Haji Hadi pun nak berkuasa. Muhyiddin Yassin pun nak berkuasa. Akhirnya, you can never have 5 sharks dalam satu tank, yang mana semua mereka lapar kepada kerajaan, lapar kepada pangkat, lapar kepada kedudukan, lapar kepada projek. Mereka tak boleh. Dia akan berbunuh sesama sendiri. Kalau orang kata Pakatan Harapan itu berpecah, kita biasalah gaduh. Tak bersebahang, zaman biasa. Saya pergi hentam DAP, pergi hentam Amanah pergi hentam saya, pergi hentam PKR, itu normal. Tapi kita masih lagi dalam komponen, kita boleh kerjasama. Buktinya apabila announcement daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita ada kerajaan, kita ada majoriti, terus DAP mengumumkan dia akan sokong, terus Amanah mengumumkan dia akan sokong. Tak ada isu, tak ada masalah. Tapi bila orang kata Muhyiddin Yassin kata dia nak jadi Perdana Menteri, UMNO terus buat kenyataan, ialah Perdana Menteri sekarang, next term belum tahu lagi. PAS terus buat kenyataan, ialah sekarang ini, yang lain kita belum tahu lagi. Kan? Terengganu, UMNO terus buat kenyataan, tak, kita akan bertanding di semua kerusi. Kat Kelantan, PAS buat kenyataan, kita akan bertanding di semua kerusi. Sekarang ni tinggal Kedah dengan Perlis. Siapa nak bertanding?